Pengubahsuaian bajet 2016 dijangka dibentangkan 28 Januari ini oleh Perdana Menteri di Dewan Rakyat. Sebelum ini, bajet 2016 dibentangkan di Parlimen pada 23 Oktober 2015 lalu. Tumpuan utama bajet 2016 adalah terhadap usaha mengukuhkan daya tahan ekonomi negara, mengurus impak kelemahan luaran serta melindungi kesejahteraan rakyat. Selain memperteguh ketahanan ekonomi negara, meningkatkan produktiviti, inovasi dan teknologi hijau, mempersiaga modal insan, memperkasa agenda Bumiputera dan meringankan kos sara hidup rakyat. Bajet 2016 juga merupakan bajet pertama di bawah rancangan Malaysia ke-11 dan sangat penting sebagai penanda aras kepada hala tuju negara pada masa depan. Kerana itu, ramai pihak menyifatkan bajet 2016 adalah kritikal. Bajet ini juga berada dalam tahun pertama pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan GST dalam suasana ekonomi mencabar di dalam dan luar negara. Tema bajet 2016 adalah untuk mensejahtera kehidupan rakyat dengan peruntukan RM267.2 bilion. Apakah pengubahsuaian yang akan dibuat melalui kajian semula itu? Analisis minggu ini melihat rasional kajian semula bajet 2016 dan keperluan rakyat. Dan bersama saya sekali lagi, Dilaila Kadir. Kebajikan rakyat sentiasa diberi pertimbangan dalam bajet 2016 itu. Melalui bajet 2016, kerajaan bersedia melepaskan lagi pendapatan cukai GST terhadap beberapa barangan asas dengan tujuan membantu mengurangkan bebanan kos sara hidup rakyat. Antaranya, kadar sifar ke atas semua jenis ubat terkawal di bawah senarai racun kumpulan A, B, C dan D. Kadar sifar ke atas 95 jenama ubat over the counter meliputi 30 penyakit seperti kanser, kencing manis, darah tinggi dan sakit jantung. GST barangan makanan seperti susu bayi dan kanak-kanak berasaskan kacang soya dan susu organik. Hampir 90% sekolah vokasional dinaik taraf kepada kolej di bawah program transformasi pendidikan vokasional. Bantuan sekolah RM100 diteruskan. Program voucher buku Satu Malaysia BB1M yang bernilai RM250 untuk pelajar IPT diteruskan. Tujuannya adalah untuk membantu rakyat berpendapatan rendah. Ini perlu dibuat dengan berhati-hati kerana buat pertama kalinya bajet 2016 menyaksikan pengurangan belanja mengurus. Jadi apabila belanja mengurus telah dijangkakan akan berkurangan dalam bajet 2016 dan apabila akan ada penyelarasan sekali lagi, maka memang kerajaan perlu memastikan bahawa segala bentuk penyelarasan ini memang boleh memastikan bahawa defisit tidak akan melebihi daripada 3 atau 3.5%. Had maksima pelepasan cukai ke atas yuran pengajian pendidikan tinggi naik RM7,000 daripada RM5,000 setahun. RM360 juta untuk tambah baik PLKN bagi 20,000 pelatih MARA diperuntuk RM3.7 bilion termasuk menaja pengajian 72,000 pelajar Bumiputera di peringkat pendidikan tinggi. Meningkatkan perkhidmatan klinik bergerak Satu Malaysia di pedalaman Sabah dan Sarawak. RM115 juta disediakan khusus bagi program khas Bumiputera Sabah dan Sarawak. Tekun sediakan RM600 juta yang meliputi RM500 juta untuk usahawan Bumiputera dan RM100 juta untuk 10,000 usahawan India. RM50 juta disediakan oleh SME Bank untuk membantu usahawan kecil India. Tambahan RM200 juta lagi untuk Amanah Ikhtiar Malaysia bagi kemudahan pembiayaan mikro kepada isi rumah B40. RM100 juta disediakan di bawah program pembangunan sosioekonomi masyarakat India. Tambahan RM90 juta sebagai pinjaman mikrokredit kepada penjaja dan peniaga-peniaga kecil kaum Cina. Sebanyak RM300 juta disediakan bertujuan untuk kebajikan dan kemajuan masyarakat orang asli. RM852 juta diperuntukkan kepada Risda dan Felcra untuk program peningkatan pendapatan dan produktiviti pesawah, pekebun kecil dan penoreh getah. Membina 175,000
Unit rumah oleh Prima dijual 20% di bawah harga pasaran dengan peruntukan 1.6 bilion ringgit. Membina 10,000 unit rumah mesra rakyat oleh SPNB dengan pemberian subsidi RM20,000 bagi seunit rumah. Membina 22,300 unit pangsapuri dan 9,800 unit rumah teres di bawah program perumahan rakyat oleh KPKT, skim pembiayaan deposit rumah pertama, disediakan kepada pembeli untuk rumah mampu milik. Seharusnya dipandang secara negatif. Kerana saya fikir ini adalah satu tindakan yang proaktif, terutamanya untuk orang kata tu managing the expectations lah, terutama dari sudut para pelabur asing dan juga rakyat. Menerusi bajet 2016 juga, gaji minimum negara dinaikkan daripada RM900 kepada RM1,000 sebulan, manakala bagi Sabah dan Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan dinaikkan RM920 bagi semua sektor. The Ministry of Finance now, we are doing the simulation. Simulation is based on $35, what will be the impact on our budget for this year. At 30, what will be the impact 25, because we have to be prepared. Kajian semula bajet akan memperincikan perbelanjaan yang perlu. Mengikut bajet itu, peruntukan RM2 bilion disediakan bagi membina dan membaik pulih rumah daif dan golongan OKU serta warga emas dan keluarga miskin. Manakala bagi membantu mengatasi bencana alam, RM180 juta disediakan. Bagi pengurusan bencana alam, RM730 juta bagi projek tebatan banjir. Projek-projek berkepentingan rakyat ini barangkali akan disusun semula mengikut keutamaan sesuai dengan keuangan negara. Well, we have to study first because this is too early for us to really to look into it, because whether the needs to recalibrate or otherwise needs to be done properly, I have to wait until the first quarters. Then only we make necessary adjustment if need be. But at this stage, I think it is premature for us to do all kind of recalibration. Dalam keadaan yang terpaksa, mungkin kita tangguhkan beberapa projek-projek besar kita, termasuk juga projek-projek yang telah kita umumkan sebelum ini. Jadi kita akan nilai baliklah, kerana kita tidak mahu nanti bahawa kita akan menerima defisit yang tinggi dalam pelaksanaan perbelanjaan kita pada tahun ini, dengan kesan daripada revenue yang kita dapat yang akan berkurang. I can understand kalau dah kerajaan tak ada bajet, we have to do with whatever that we have. Itu pun merupakan satu juga kaedah. Kalau kita boleh buat, I think dia dapat membantu keseluruhannya. Ada macam-macam cara boleh kita buat. Because semua tu dah ada. Tetapi bila saya cakap holistic approach, jadi inilah yang kita nak buat. Bukan maknanya kaedah tu saya kena dapatkan 100-200 juta nak buat komunikasi. When we have problem with the oil prices, then our exchange rate also we have problem. Jadi we leave it to the Ministry of Finance, Minister of Finance, the Prime Minister, to come up with a. We hope that the people are hoping for a revised budget. So we leave it to the Ministry of Finance to decide whatever best for the rakyat. Kejatuhan ringgit, harga minyak mentah dan ekspor komoditi menyebabkan jumlah hasil negara mengecil. Ia adalah fenomena global yang dihadapi banyak negara termasuk negara maju. Oleh itu, rakyat perlulah memahami kewajaran kajian semula bajet 2016 itu dibuat bagi menjamin matlamat bajet itu untuk kesejahteraan rakyat dicapai. Pertimbangan tentulah dibuat berasaskan situasi menang-menang. Kerajaan sendiri memberikan jaminan perbelanjaan untuk kebajikan rakyat termasuk bagi sektor pertanian, nelayan, peladangan akan terus diberi keutamaan. Apa yang ditekankan ialah perbelanjaan optimum dengan hasil maksimum. Sekian analisis malam ini. Jumpa lagi. Selamat malam dan salam satis jiwa.